عامة المسلمين. ومؤلف هذا الكتاب شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي صل على محمد. يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد. يا ربي وارضى عن الصحابة. يا ربي صل على محمد. يا ربي وارضى عن السلالة. يا ربي صل على محمد. يا ربي وارضى عن المشايخ. يا ربي صل على محمد. يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد. يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي صل على محمد. يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي واغفر لكل مذنب. يا ربي يا سامع دعانا. يا ربي صل على محمد. يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد. يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي صل على محمد. يا ربي تغشانا بنوره. يا ربي صل على محمد. يا ربي حفظانك وأمانك. يا ربي صل على محمد. يا ربي واسكننا جنانك. يا ربي صل على محمد. يا ربي أجرنا من عذابك. يا ربي صل على محمد. يا ربي وارزقنا الشهادة. يا ربي صل على محمد. يا ربي حطنا بالسعادة. يا ربي صل على محمد. يا ربي واصلح كل مصلح. يا ربي صل على محمد. يا ربي واكفي كل مؤذي. يا ربي صل على محمد. نختم بالمشفع. يا ربي صل على محمد. صل عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا صالحا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا رحمن يا رحيم, kami mohon limpah kurniamu ya Allah. Jadikanlah ilmu yang kami pelajari ini ilmu yang bermanfaat kepada kami. Berikanlah kekuatan taufik kepada kami untuk kami laksanakan. Kami amalkan apa yang kami pelajari ya Allah. Kami amalkan apa yang kami ketahui, dan diharap semoga Engkau terimalah setiap ibadah dan kebajikan yang kami buat semasa hidup ini sebagai amal bakti yang Kau ridai. Ya Allah, ya Allah, turunkanlah sakinah di dalam majlis kami ini, itu ketenangan jiwa kami. Bukakan minda kami, lapangkan dada kami, terangkanlah hati kami, serta mudahkan kami memahami apa yang kami pelajari ini ya Allah. Semoga ia menjadi ilmu yang yakin sebagai panduan dan bekalan hidup kami di muka bumi ini. Ya Allah, datangkanlah para malaikat yang mengerumuni kami. Ya Allah, turunkanlah para malaikat yang mengelilingi kami bertingkat-tingkat hingga ke arasy-Mu, memohonkan keampunan bagi kami yang sedang duduk dalam majlis ilmu ini ya Allah. Ya Allah, dengan berkat majlis ilmu yang mulia, bersihkanlah hati kami, sucikanlah jiwa kami daripada segala sifat-sifat tingkah laku yang keji, yang hina, sifat-sifat mazmumah yang Engkau benci dan Kau murkai ya Allah. Akhlak-akhlak yang buruk yang masih ada dalam diri kami ini ya Allah, Engkau ungkaikan, bersihkan, sucikan hati dan jiwa kami daripada sifat-sifat yang kotor dan jahat ini ya Allah. Dan Kau ganti dan hiasi diri dan hati kami dengan akhlak budi pekerti yang mulia, sifat-sifat mahmudah yang Kau puji dan Kau cintai ya Allah, sebagaimana yang Kau kurniakan akhlak yang agung, akhlak yang tinggi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tolonglah kami, ya Allah, bantulah kami dalam melakukan amal-amal salih dan amal-amal ketaatan. Di samping itu, kesihani kami, terutama kami yang sudah tua ini ya Allah, supaya kami dapat meninggalkan semua bentuk maksiat selama-lamanya ya Allah, di sepanjang saki baki hidup yang Kau pinjamkan untuk kami lalui, kami tempuhi di dunia ini nanti ya Allah. Ya Allah, jadikanlah niat-niat kami dalam ibadah kami atau apa saja pekerjaan yang kami buat, supaya niat kami itu Kau jadikan ikhlas liwajhillah, semata-mata untuk-Mu dan kerana-Mu sahaja ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hidup kami, mati kami, dunia kami, akhirat kami sentiasa dalam pemeliharaan-Mu dan perlindungan-Mu, dan kami sekalian sentiasa mendapat pertolongan, rahmat, kasih sayang dan ridha-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Yang saya muliakan lagi, saya hormati dan saya kasihi pengurusi dan barisan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Hidayah Batu Berendam Melaka ini. Begitu juga kepada pegawai syarak, Tuan Bilal, Tuan Imam, Tuan Oja, begitu juga pemimpin-pemimpin setempat, wabil khusus tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Taala. Allah panjangkan umur kita lagi untuk sama-sama kita meneruskan hidup kita dengan ibadah-ibadah yang Allah telah wajibkan kepada kita, ditambah dengan amalan-amalan yang sunat. Dan inilah amalan-amalan
perbuatan-perbuatan taat yang mana kita akan dapati besok di akhirat nanti sebagai amal bakti kita kepada Allah Ta'ala, amal salih yang ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan ihsan Allah Ta'ala. Allah telah menjadikan kita makhluknya dan jadikan kita dalam dunia untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Arti khalifah Allah artinya kita, Allah wakilkan untuk mentadbir dunia ini dengan apa yang Allah perintahkan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tuan-tuan dan puan, sebelum Allah jadikan kita lagi, maka Allah telah sediakan keperluan-keperluan untuk hidup kita, untuk kita melaksanakan tugas kita sebagai khalifah Allah Ta'ala. Udara yang Allah bagi kepada kita terlalu mahal, tuan-tuan. Oksigen yang ada pada diri kita, ini semua kita dapati tanpa kita minta. Itu juga air yang Allah datangkan di muka bumi ini untuk kita minum, tumbuh-tumbuhan untuk makan dan sebagainya, ikan-ikan di laut, semuanya Allah telah sediakan untuk kita. Sebelum kita datang ke dunia lagi, Allah dah sediakan. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puji dan puja kepada Allah Ta'ala juga, Allah telah memilih kita untuk menerima Islam, iman dan Islam, dan juga untuk jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah lahirkan kita ke dunia ini sebagai seorang Islam melalui ibu bapa kita yang sudah Islam. Dan juga Allah berikan kita kesempatan dan juga untuk kita menambahkan ilmu pengetahuan kita. Maka kita sama-sama berada di majlis ini, di dalam masjid yang mulia ini. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan, kita jadikan hidup kita ini untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa yang kita buat dalam dunia ini, daripada kita celik mata sampai kita tidur semula, satu hari 24 jam, dan sepanjang hayat kita ni, sama ada kita dalam taat ataupun kita dalam maksiat, ataupun kita dalam keadaan melakukan perkara yang mubah ataupun harus. Jadi sepanjang hayat kita, kita akan beraktiviti, kita akan bergerak, kita akan bekerja. Maka pekerjaan kita, kelakuan kita sama ada dikira atau dalam taat. Kalau tidak dalam taat, kita dalam maksiat. Kalau kita tidak dalam maksiat, kita dalam perkara-perkara yang mubah. Itu sebab hukum dalam ajaran Islam, hukum syarak, iaitu ada hukum wajib, ada hukum sunat, ada hukum haram, ada hukum makruh, dan ada hukum mubah ataupun harus. Jadi apa saja yang kita buat, sama ada pandang, kita mendengar, kita bergerak, kita bekerja, maka kita akan, dari segi hukumnya, kita akan jatuh salah satu daripada 5 hukum. Kalau kita tak buat yang wajib, kita buat yang sunat. Kalau kita tak buat yang sunat, mungkin kita akan buat yang haram. Kalau tak buat yang haram, kita akan buat yang makruh. Kalau tak buat yang makruh, maka kita berbuat yang harus. Jadi inilah yang akan kita bawa sebagai amalan kita untuk ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dalam taat. Sekarang ni, waktu saat ini kita dalam taat. Kita sedang menuntut ilmu, kita bersembahyang berjamaah, kita duduk i'tikaf dalam masjid, kita dalam taat. Alhamdulillah. Bila kita balik ke rumah nanti, wallahu alam. Sebab kita kena fikir, kena pilih. Ya, sebab kata alim ulama, kita nak buat suatu perkara tu, nak buat satu pekerjaan, nak melakukan suatu perbuatan, kita kena banyak fikir habis-habis. Fikir masak-masak apa akibat daripada perbuatan kita yang kita akan dapat di akhirat kelak. Itulah harta kita sebenarnya. Yang kita punya, tuan-tuan, apa yang kita buat. Kita buat baik, itu kita punya. Kita buat jahat, itu pun kita punya. Yang kita rasa kita punya itu perasaan aja. Ini isteri aku, ini anak aku, ini harta aku, ini kereta aku, ini perasaan kita aja.
Sebenarnya itu bukan kita punya. Itu pinjaman, titipan. Yang semuanya akan menjadi hak waris. Hak waris. Kita pernah mewarisi apa yang bapa kita tinggalkan, betul? Daripada segi harta. Rumah ke tanah, termasuk zaman ni tuan-tuan, nak beli tanah susah tuan-tuan. Kalau tak ada peninggalan ayah kita, pusaka, masya-Allah, tak mampu kita tuan nak buat rumah, terpaksa kita punya pinjam loan beli rumah, betul? Itu sebab bersyukur pada Allah Taala, kena banyak baca doa untuk mak bapak kita yang telah tinggalkan pusaka kepada kita. Itu semua titipan. Dan bila kita dapat pula, bila kita mati, apa dia? Anak kita akan warisi. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan jadi mudah-mudahan kita sentiasa di dalam ibadah, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung pengajian kita muka surat 408. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'na bi ulumihi fi daraini amin. Masih lagi dalam bab semayang kelebihan semayang di penghujung dalam bab ini. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'na bi ulumihi fi daraini amin. Kerana itu seharusnya seorang muslim, seorang yang beriman, seorang Islam mengetahui nilai semayang itu. Kita nak kena tahu nilai ibadah, nilai semayang. Ibadah ni banyak tuan-tuan beribu-ribu macam jenis ibadah. Tetapi nilai ibadah semayang itu adalah suatu yang paling tinggi dalam ibadah-ibadah yang lain. Dan memuji Allah yang memberinya hidayat dan taufik sehingga dapat melaksanakan semayang itu. Kita kena bersyukur pada Allah Ta'ala, puji kepada Allah Ta'ala kerana kita di kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala, di antara hamba-hamba Allah Ta'ala yang Allah berikan keizinan kita untuk melakukan ibadah semayang. Semayang ni tuan, ialah hubungan kita dengan Allah. As-salah, as-salah ataupun silah tu artinya perhubungan. Siapa yang ada semayang artinya dia ada perhubungan dia dengan Allah, ada konteks dengan Allah. Siapa yang tidak semayang, ibaratnya dia sudah putus hubungannya dengan Allah. Tuan-tuan, kalau di segi istilah politik, satu negara sudah memutuskan hubungan dengan negara lain, artinya tak secara langsung mengisytiharkan perang. Sekiranya Malaysia memutuskan hubungan diplomatik dengan Indonesia, dia kata putus hubungan, tapi hakikatnya isytihar perang. Isytihar perang. Macam kalau satu orang tu putuskan hubungannya dengan Allah, tidak semayang, artinya ibarat kata lain apa dia? Dia isytihar perang dengan Allah. Boleh? Mampu? Masya Allah. Sebab kena ingat, ini semua hidayat daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita nak gerakkan jari kita ketika syahadat asyhadu an la ilaha illallah, tak mampu kalau bukan dengan izin Allah. Terus kata berdiri, rokok, sujud, itu lagi besar. Nak angkat tangan ketika mengucap asyhadu an la ilaha illallah, nak angkat jari kita ni, satu jari, tak mampu kalau bukan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semayang yang kita laksanakan ini semata-mata kurnia Allah Ta'ala. Kita nak rasakan ini taufik dan hidayat daripada Allah Ta'ala, bukan dari kita. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami tak akan dapat melakukan ini semua kalaulah bukan dengan hidayat daripada Allah Ta'ala. Supaya kita tidak sombong, kita tak rasa bongkak bahawa kita boleh semayang. Jadi marilah sama-sama kita doakan kepada saudara-saudara kita yang lain, sahabat-sahabat kita yang lain yang belum lagi dapat jadi istiqamah, jadikan semayang istiqamah. Semoga mereka juga dapat hidayat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'id dari Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Allah Daniel alaihissalam ketika menerangkan sifat-sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi Allah Daniel?
mereka ni umat Muhammad, tuan-tuan. Cerita kita belum ada. Umat Nabi Muhammad belum ada. Ni zaman Nabi Daniel. Nabi Daniel ni dikebumikan di Mesir. Di Mesir, dekat dengan Luqmanul Hakim. Kubur makam Luqmanul Hakim dekat dengan Nabi Daniel. Masya-Allah, Nabi Daniel dah ceritakan tentang sifat-sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara sifat Nabi Muhammad, mereka sembahyang yang andaikan sembahyang itu dilakukan oleh kaum Nabi Allah Nuh alaihissalam, maka tidak akan tenggelam. Jadi kita semua dah faham, tuan-tuan, cerita Nabi Allah Nuh, kaum Nabi Nuh, kerana ingkar dengan Nabi Allah Nuh, maka mereka itu tenggelam dalam lautan banjir. Seluruh dunia ni tenggelam, tuan-tuan. Kata Nabi Allah Daniel, akan kalaulah mereka semayang, yang kita ada rokok, ada i'tidal, ada sujud, ada baca Quran, tuan-tuan. Sebab amalan semayang kita lakukan ni, semua anggota kita, hati kita beribadah dengan niat, dan kena ada ikhlas. Nak mula semayang kena ada niat, nak semayang apa. Kemudian ada rokok, i'tidal, sujud. Kemudian ada bacaan-bacaan dengan tasbih, tahmid, takbir, istighfar, dengan doa. Masya Allah, mana komplit, keseluruhan ada. Andaikan semayang itu yang umat Nabi Muhammad semayang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh, maka tidak akan tenggelam, mereka tak akan tenggelam. Dan andaikan dilakukan oleh kaum Ad, maka tidak akan dikirim pada mereka angin taufan yang dahsyat itu. Dan andaikan dilakukan oleh kaum Samud, nescaya mereka tidak akan binasa. Ibadah semayang kita ni, tuan-tuan, ini special. Semayang yang kita lakukan ini ialah yang Allah peruntukkan untuk umat Nabi Muhammad, semayang yang sempurna. Iaitu ada dalam satu hari ni ada 5 waktu kita semayang. Sebelum Isra' Mi'raj cuma semayang waktu malam. Jadi semayang wajib mereka itu waktu malam. Nabi semayang, tapi bukan dalam semayang yang sempurna macam kita. Bila Isra' Mi'raj, maka dia datanglah Jibril alaihissalam mengajar Nabi cara semayang yang sempurna seperti yang kita lakukan pada hari ini. Itu juga Nabi-Nabi yang lain katakan bahawa umat Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam, mereka semayang ni macam dalam perang. Barisan semayang mereka, umat Muhammad, barisannya mereka lurus macam orang dalam perang. Ni perang orang zaman dulu, tuan-tuan, ni dia berbaris-baris. Sebab ada cerita kisah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu memecah barisan perang maka barisan saf dalam semayang maka Nabi ambil kota ni, ada pukul dengan satu orang supaya lurus. Sepanjang cerita dia, tuan-tuan. Qatadah berkata, jagalah semayang. Qatadah radhiyallahu anhu, itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jagalah semayang kerana itu sebaik-baik kelakuan bagi kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Kelakuan, tindakan, perbuatan yang sebaik-baik kelakuan bagi kaum mukminin. Ini satu tanda pengabdian, satu tanda hamba. Dalam dunia, tanda seorang hamba tu antara perbuatannya itu melalui semayang. Semayang ni, tuan-tuan, yang mana
Tidak ada suatu pertolongan yang kalau kita minta kepada Allah Ta'ala, tidak ada satu bentuk pertolongan yang mujarab di sisi Allah Ta'ala melainkan melalui semayang. Kalau kita nak minta pertolongan apa-apa sekalipun, cara doa ke apa, tapi yang paling baik melalui semayang. Dalam semayang tu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta pertolongan. Tidak ada suatu cara jalan untuk takarrub dengan Allah Ta'ala. Dengan ibadah puasa kita takarrub, dengan ibadah haji kita takarrub, dengan ibadah selawat kita takarrub, dengan kita baca Quran takarrub. Tetapi cara takarrub nak dekatkan diri dengan Allah Ta'ala ialah melalui sembahyang. Itu yang paling hebat. Dikatakan seorang tu ketika sujud, maka orang tu paling hampir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khaif bin Khalifah dari Abu Laid rahimahullah ta'ala berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummati ummatun marhumah wa innama yadfa'u Allahu anhumul bala bi ikhlasihim wa du'aihim wa salatihim wa du'afaihim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummati makna umat aku. Umatku umat yang mendapat rahmat. Ummati ummatur rahmah, ummati ummatun marhumah. Umat aku ini umat yang mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Allah sayang pada umat Nabi Muhammad SAW. Ini siapa kata? Nabi kata. Dan Allah menghindarkan bala bencana dari mereka kerana tulus ikhlas mereka dan doa mereka, sembahyang dan orang-orang yang lemah di tengah-tengah mereka. Jadi umat Nabi Muhammad itu tadi Allah sayang, Allah cinta. Sebab apa? Dan sesungguhnya apa bukti yang Allah sayang kepada umat Nabi Muhammad? Sesungguhnya Allah akan angkat bala daripada umat Nabi Muhammad itu dengan sebab ikhlas mereka. Ikhlasnya umat Nabi Muhammad dalam apa saja pekerjaan, maka Allah apa dia? Angkat dengan bala. Itu tanda Allah sayang umat Nabi Muhammad. Wa du'aihim, dan doa umat Nabi Muhammad Allah makbulkan. Kalau nak turun bala, apa dia? Tak jadi. Wa salatihim, Allah sayang umat Nabi Muhammad ni sebab semayang umat Nabi Muhammad apa dia? Boleh tolakkan bala. Dan wa du'afaihim, dan tanda Allah ni cinta umat Nabi Muhammad, sayang umat Nabi Muhammad, orang yang tua di kalangan mereka tu, dengan adanya orang tua Allah nak turun bala tak jadi. Allah dan nak datangkan bala pada tempat, tetapi kerana ada orang tua-tua, maka boleh Allah tahan bala. Masya-Allah. Itu tandanya umat Nabi Muhammad ni umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala bahawa kita ini menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam firman Allah Ta'ala, wasta'inu bis sabri was salah. Wasta'inu bis sabri was salah. Allah bagi peringatan kepada kita. Hendaklah kamu cari pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan sabar dan sembahyang. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya sembahyang ni berat. Kata Allah Ta'ala, sembahyang ni berat kecuali kepada orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Orang yang takut kepada Allah Ta'ala, sembahyang ni tak berat. Tuan-tuan, kata tuan guru saya, kalau orang yang memang kaki tak sembahyang, berat sembahyang pada dia, beri pilihan sembahyang 2 rakaat dengan gali parit. Kita bagi pilihan dia, nak gali parit ke nak sembahyang 2 rakaat. Oh, sembahyang tak nak, saya nak gali parit. Nak gali parit. Masya-Allah. Sebab jam tu. Syukur alhamdulillah Allah jadikan kita
ringan untuk melakukan sembahyang. Alhamdulillah, tamat dalam bab sembahyang. Jadi kita balik muka surat 410, sambung lagi bab fadilat azan dan iqamat. Tuan-tuan, semua tuan-tuan, apa yang ada dalam dunia ni, semuanya ibadah. Semua boleh jadi ibadah. Jadi yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala antara lain itu untuk kita melafazkan azan dan qamat. Ada pahalanya yang tersendiri, kelebihan-kelebihan azan dan kelebihan iqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Laith As-Samarqandi rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya dari Salman bin Dirar dari seorang penduduk Syam berkata, seorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, beritakan kepadaku amal yang dapat memasukkan aku ke syurga. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan ni ada orang yang datang daripada negeri Syria, Syam. Maka dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam cara bagaimana amalan-amalan yang dia dapat masuk ke syurga. Tuan-tuan, banyak pertanyaan-pertanyaan yang sama. Pertanyaan-pertanyaan yang sama, tetapi jawapannya Nabi bagi yang lain-lain, bermacam-macam. Tapi dalam hal ni Nabi bagi tahu, kun muadzin qaumika yajma'u bika salatahum. Qala ya Rasulullah illam utiq. Qala kun imama qaumika yuqimu bika salatihim. Qala fa illam utiq. Qala fa alayka bis-saf fil awal. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam atas pertanyaan orang Syam tadi, cara jalan, cari amalan yang mudah untuk dimasuk syurga. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah kamu tukang azan. Jadilah kamu tukang azan buat kaummu supaya mereka dapat berkumpul kerana seruanmu untuk sembahyang. Ia bertanya lagi, jika tak dapat, jika aku tak ada kuasa, tak dapat, maka sabda Nabi SAW yang kedua, kalau tak boleh jadi Bilal, jadilah imam untuk kaummu supaya mereka dapat menegakkan sembahyang kerana-Mu. Maka ia bertanya lagi, jika tak dapat, ya Rasulullah, saya tak mampu nak jadi imam. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, jagalah saf pertama dalam setiap sembahyang. Masya-Allah, tuan-tuan. Ini Nabi bagi jalan keluar, tuan-tuan, untuk masuk syurga. Macam-macam jalan, peluang luas terbuka, mudah untuk kita. Cuma Nabi kata yang pertama sekali, jadilah azan, tukang azan, jadi Bilal. Kata ya Rasulullah, saya tak mampu jadi Bilal. Kalau tak mampu macam mana ya Rasulullah? Jadilah kamu imam. Jadi imam. Jadi kalau tak mampu juga, carilah saf pertama dalam setiap kali sembahyang. Ni kita kena gebut, tuan-tuan ni. Jebut jadi Bilal dulu. Jadi Bilal dulu. Bukan gebut jadi imam. Tapi kalau Bilal dah ada, takkan dua Bilal pula. Jadi imam. Imam pun seorang aja, tuan-tuan. Kemudian yang ketiga, cari saf pertama. Kena gebut dah. Kena gebut. Kalau kita ramai-ramai, Masya-Allah, kita gebut saf pertama. Saya dah tengok, tuan-tuan ni, satu viral, tapi bukan Mekah, bukan Madinah, sebab masjid lain. Ya Allah, subuh, bila buka pintu je, Masya-Allah, ramai-ramai kejar-kejar untuk duduk saf pertama. Belum azan lagi, belum azan. Belum azan. Ini orang yang faham saf pertama dalam sembahyang. Waqi' meriwayatkan dari Abdullah bin Al-Walid dari Muhammad bin Nafi' dari Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, ayat ini turun mengenai tukang azan. Ini ayat Quran, ayat Al-Quran. Ayat ini kata Siti Aisyah radhiyallahu anha itu berkenaan dengan azan.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ini ayat Quran. Maksudnya, siapakah yang lebih baik seruannya, perkataannya dari seorang yang berseru mengajak manusia itu sembahyang dan berbuat amal yang salih, iaitu sembahyang sunat di antara azan dan qamat, dan berkata sesungguhnya saya ini dari kaum muslimin. Jadi kata Siti Aisyah radhiyallahu anhu, ayat Al-Quran ini ditujukan kepada Bilal. Wa man ahsanu qawlan, siapakah yang lebih baik percakapannya, seruannya daripada seruan orang yang mengajak orang kepada apa? Kepada sembahyang. Mimman da'a ila Allah, orang yang menyuruh orang lain seru kepada Allah Ta'ala, mana beribadat kepada Allah Ta'ala. Siapa yang lebih baik? Mana tuan-tuan, Bilal ni kerjanya azan. Azan ni dah standard. Kerana datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi patutnya Bilal kena seronok, kena rasa bahagia, kena rasa bertuah. Tuan-tuan, ada satu surau tempat saya mengajar. Dia ni orang Pencen. Dia dah bagi tahu orang surau bahawa dia nak jadi Bilal dan dia tak nak gaji. Lillahi ta'ala. Masya Allah, hebat tuan-tuan. Memang awal-awal setiap waktu memang dia ada. Kerana Allah Ta'ala, sebab dia pun rasa dah berkhidmat dengan kerajaan negaranya dah lama. Jadi sisa umur pencen ni apa dia? Untuk jadi Bilal. Masya Allah, mudah-mudahan Allah rahmatkan dia tuan-tuan. Ini kerja yang mulia. Kemudian orang yang menyuruh tadi mestilah beramal-amal yang saleh, dan dia yang dan berkata sungguhnya saya dari kaum muslimin. Tuan-tuan, sebelum di Turki tuan-tuan, Turki sebelum Erdogan ni naik memerintah, tuan-tuan, orang dengar azan, tapi pergi masjid tak ada orang. Sekarang alhamdulillah, masya-Allah, Turki masya-Allah ramai. Dia kata, tanya dia orang ni, mana tadi Bilal ada azan? Dia kata, kerja saya azan saja, bukan kerja sembahyang. Dibayar gaji untuk azan. Jadi tak tahu masuk dalam ni lah. Jadi kata Nabi, kata Siti Aisyah, firman Allah Ta'ala, man da'a ila Allahi wa amila salihan, dan dia juga sembahyang. Dia jadi bila jangan tukang azan aja, dia pula tak sembahyang. Masya-Allah. Dan dia ni sesungguhnya diri dia seorang yang Islam, yang beriman kepada Allah Ta'ala. Al-Qasim meriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, yughfaru lil muadzini madda sautihi wa lahu mithlu ajri man shalla ma'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diampunkan bagi tukang azan sepanjang jarak suaranya. Sejauh mana suara dia didengar oleh orang, maka Allah ampunkan dosa dia. Tapi alhamdulillah, sekarang dah ada pembesar suara, masya-Allah. Orang zaman dulu tuan-tuan, sebab kita buat menara. Jadi orang zaman dulu tuan-tuan, dia tak ada mikrofon, panjat. Bilal kita panjat. Macam Bilal lagi ni boleh panjat. Kalau dah tua pula boleh panjat. Muda-muda boleh panjat, masya-Allah. Masih kampung dulu saya dengar, saya jumpa. Saya masih budak-budak dulu, suara azan daripada menara tu, sayup-sayup je. Mikrofon tak ada. Insya-Allah. Subuh pun kena. Jadi Bilal ni tuan-tuan, pengalaman saya jadi Bilal tuan-tuan ni. Subuh, tamu subuh. Orang boleh masuk, seorang pun tak ada. Gelap macam mana?
Cuba tanya Bilal. Apa dia jumpa? Pengalaman. Masya Allah. Saya jumpa orang jadi Bilal. Macam-macam cerita, ya Allah. Cabut lari pun ada. Ada tu baru saya dekat Alai. Bukan Cina. Pengurusi tertinggal handphone dalam masjid. Masjid dah kunci, dia tak ada kunci. Jadi tengah malam dia dah ingat handphone dia tinggal dalam masjid. Maka dia pinjam isteri dia punya telefon, apa dia? Cuba call. Betul lah dia bunyi alarm. Maka dia pergi pada tuan-tuan, ini handphone ni tuan. Handphone ni hal ni kita. Bukan kita beli handphone beli kita. Saya tuan-tuan dah berjalan, tengah jalan, alamak cari telefon tak ada. Balik semula. Punya pengaruh ni. Kalau tak ada macam nyawa tak ada, betul tak? Masya Allah. Jadi pinjam kunci, dia membuka pintu. Dia masuk dalam tak pernah. Dia pengurusi, bukan Bilal. Bila masuk pulau rumah ni, macam ni, terus cari telefon, angkat, cabut lagi je. Ini Bilal. Masya Allah. Jadi dikatakan Allah ampunkan, yughfaru, diampunkan. Siapa ampunkan? Allah ampunkan. Yughfaru, diampunkan bagi tukang azan sepanjang jarak suaranya. Sejauh mana suaranya dengar, maka Allah ampunkan saja. Dan ia ni Bilal tadi, mendapat pahala sebanyak orang-orang yang semayang kerana mendengar suaranya. Orang yang datang kerana dengar suara azan tadi, semayang dia dapat pahala seramai mana orang yang sembahyang. Tok sini berapa ramai ni, masya-Allah. Bilal. Kalau masjid Nabi, Masjidil Haram, musim haji berapa juta? Masya-Allah. Bilal tadi sekali dia azan 3 juta orang sembahyang di Masjidil Haram, 3 juta punya sembahyang orang tu dia dapat pahala. Yang orang lain yang semayang tu tak kurang dia punya semayang, dia pahala. Pahala orang yang semayang tak ada. Mana? Allah bagi pahala. Kalau satu orang tu pahala banyak dia dapat pahala. Masya-Allah. Tahniah Bilal. Bilal tahniah. Tak naik gaji pun tak apa. Tak naik gaji pun tak apa. Lillahi ta'ala, ikhlas. Ni ada cerita lagi, banyak lagi kelebihan Bilal. Baik. Kalau ada orang Minang anak dara awak, satu Bilal, satu imam, mana awak nak terima? Jadi imam glamour, betul. Apa-apa semua imam tu, kepala meja, kepala macam. Tapi pahala Bilal. Sebab alim ulama dalam mengatakan mana lebih Allah jadi Bilal jadi imam, maka kebanyakan ulama mengatakan afdal jadi Bilal lebih daripada imam. Sebab hadis-hadis menerangkan kelebihan Bilal ni terlalu banyak. Imam pun ada kelebihan dia, tapi kelebihan Bilal terlalu banyak dalam hadis Rasulullah. Maka lebih afdal jadi Bilal. Ada orang tu nak naikkan daripada Bilal jadi imam, tak nak. Kalau awak paksa juga, saya berhenti jadi Bilal. Nak upgrade jadi imam, tak nak. Dia nak jadi Bilal juga. Antara ni Bilal Ibrahim terkira. Terkira, masya-Allah. Diampunkan bagi tukang azan sepanjang jarak suaranya, dan ia mendapat pahala sebanyak orang-orang yang semayang kerana mendengar azannya, tanpa mengurangi pahala mereka sendiri. Orang yang semayang tak kurang pahalanya, sedangkan orang azan tu mendapat pahala semua orang yang datang dengan seruannya. Ni azan ni. Kita dengar azan insya-Allah. Azan Bilal.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم بارك في أولادي ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقني برهم. رب هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dan tuan-tuan ni doa pahala Bilal ni terlalu banyak, tetapi Allah ni maha adil tuan-tuan ni. Kepada orang yang mendengar azan dan diikut apa kata Bilal. Bilal kata Allah Akbar, dia pun ucap yang sama. Dan pada hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dia ucap la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka tuan-tuan, orang yang diam ketika azan dan diikut apa kata Bilal, maka orang tu pun dapat pahala sebagaimana Bilal dapat pahala. Masya-Allah. Kalau kita ada di Masjidil Haram, 3 juta orang ada, kita diam, kita dengar, concentrate, ini seruan untuk panggil untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita pun ucap yang sama macam Bilal. Maka Bilal dapat pahala 3 juta, orang yang dengar yang ucap macam mana Bilal dapat 3 juta pahala juga. Tidak kurang sikit pun tuan-tuan. Jadi kita ni dah terlepas banyak. Syaitan tahu tuan-tuan, syaitan tahu kelebihan dia, maka orang azan kita cakap betul, orang bercakap, jadi terlepas pahalanya.
Sebab orang-orang yang mengerti tuan-tuan ni, dia cukup jaga. Dia cukup jaga tentang kelebihan-kelebihan yang Nabi sabdakan. Dan cerita tentang azan ini, bila mulanya azan diundangkan, dalil dia itu peristiwa daripada Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid. Tapi sebelum itu Nabi SAW mencari jalan, bermusyawarah dengan para sahabat bagaimana cara kita nak memanggil orang supaya datang sembahyang di masjid. Sembahyang dah diwajibkan sembahyang 5 waktu. Tapi cara nak ajak orang beritahu. Kalau gereja pakai apa dia? Loceng Kalau orang Yahudi dia panggil ada Yahudi dia panggil ketuk-ketuk yang kita panggil yang satu pokok tu kita lubang aja ketuk-ketuk. Ada tak? Kita panggil apa ni? Ketuk-ketuk tu cara Yahudi kata. Maka pada malam hari dan mesyuarat tak keputusan, Abdullah bin Zaid pada malamnya bermimpi. Maka dia lihat ada orang jual loceng. Kita tolak jual loceng. Dia panggil, saudara mari sini. Apa? Saya nak beli loceng. Untuk apa loceng ni? Untuk panggil orang sembahyang. Bunyikan loceng untuk panggil orang sembahyang. Dia kata, nakkah aku ajarkan satu perkara, satu ucapan macam mana nak panggil orang sembahyang. Maka dia ajarkan azan kepada Abdullah bin Zaid. Siapa yang jual loceng ni? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam yang kita buat hari ni. Maka dia kata, baik. Dia pun hafal lah. Sebab tuan-tuan, orang Arab Masya Allah, dia punya kelebihan hafalan dia bukan macam kita tuan-tuan. Kita bateri lemah lah. Kita punya. Jadi dia dah tahu, kemudian dia pun berjalan. Orang yang jual ni, kita tolak ni, yang jual loceng berjalan. Kemudian dia berhenti. Dia panggil, itu tanda masuk waktu sembahyang. Ini ucapan untuk mula dirikan sembahyang, maksudnya iqamat. Dia hayya 'alas qad qamatis salat, qad qamatis salat. Macam kita buat tu. Masjid dia kata terima kasih. Kemudian pada pagi nak pergi sembahyang subuh, maka berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, malam tadi saya mimpi bagian macam cerita bagian. Nabi kata, bagus ni. Panggil Bilal. Sebab Bilal ni suaranya lantang. Ajarkan Abdullah bin Zaid, ajarkan kepada Bilal bin Rabah, muadzin yang pertama. Dia yang mula-mula melakukan azan. Maka naik atas tempat soto. Soto ni orang Arab, dia tak ada macam kita dia flat aja. Naik soto, maka boleh azan. Maka ramai orang datang, termasuk Sayyidina Umar Al-Khattab. Kata, ya Rasulullah, saya malam tadi mimpi ucapan yang sama. Dikatakan ada 8 orang sahabat. 8 orang sahabat malam yang sama mimpi lafaz yang sama. Ya Rasulullah, saya yang lafaz yang Bilal baca ni, lawangkan ni, saya mimpi malam tadi. Masya-Allah. Maka Nabi kata, itulah mula sekali lawangan azan. Masya-Allah. Supaya kita tahu tuan-tuan maka diakui oleh Nabi. Bila Nabi akui, dah jadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk malam ini itu saja tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung lagi muka surat 412 2 minggu sekarang insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW dan juga doa penutup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bi'adadi man salla alaihi wa salli ala Sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi
وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه يا الله رضا بالمصطفى يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى يا الله رضا بالمصطفى يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى يا الله رضا بالمصطفى يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع آل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.